Salam, saya Iskandar daripada tanamsiri.com. Hari ini saya nak tunjukkan proses membuat jeruk kobis ataupun sauerkraut menggunakan garam. Kobis dan garam. Jadi kita perlukan piring, air dalam cawan ataupun gelas saiz cawan. Kemudian kita perlukan alu lesung, sudu besar, garam. Gunakan garam yang tidak diperkaya dengan iodin, kerana iodin boleh membantutkan proses fermentasi. Kemudian kita perlukan balang. Balang ni biar kedap udara. Sebab proses fermentasi yang kita nak ialah proses anaerobik, iaitu proses tanpa udara. Dan kita perlukan juga bekas. Jadi piring tadi biar muat ke dalam bekas takungan. Jadi bekas ni saya gunakan bekas plastik. Boleh juga gunakan tupperware ataupun besen. Jadi saya gunakan untuk hari ini, saya nak jeruk 1 bola kobis. Jadi apa yang saya buat mulalah, saya ketuk-ketuk kobis ni dengan alu lesung. Jadi tujuan dia ialah supaya permukaan kobis ni pecah dan cair dalamnya mudah keluar nanti. Kemudian saya kerat kobis dan buang empulunya. Jadi empulu kobis ni saya akan letak dalam tong kompos. Dia tak membazir ya. Kalau ada bela arnab, boleh beri arnab makan. Arnab suka makan empulu kobis. Okey, kemudian saya potong bola kobis ni. Saya potong 4 ya. Jadi setiap saya iris, setiap kali iris ialah 1/4, satu suku je daripada bola. Kemudian saya ketuk-ketuk dulu dengan alu lesung supaya permukaannya pecah-pecah. Kemudian kita hiris halus je. Jala-jala tu biar halus je. Sebab kita tak nak kasar. Sebab kalau kasar, proses fermentasi tu lambat berlaku. Kemudian lepas pada hiris, saya akan letakkan dalam takungan. Tapi sebelum tu saya sukat dulu. Bagi setiap 1 mangkuk hirisan, saya akan letak 1 sudu besar garam. Kemudian saya gaulkan irisan kobis tadi supaya garam tu meresap masuk dan air daripada kobis akan meresap keluar. Jadi proses ni kalau mereka yang belajar di sekolah menengah dulu dia dinamakan proses exoosmosis, iaitu kerana lautan garam pekat di luar, air daripada kobis ni akan keluar, dia akan meresap keluar. Jadi sekarang saya dah potong kesemuanya. Inilah irisan yang terakhir. Okay, sebelum masuk dalam bekas takungan, saya sukat dalam mangkuk dahulu. Jadi semua ni hanya setengah mangkuk aja. Jadi setengah mangkuk maknanya saya tambah setengah sudu besar garam saja. Okey. Kemudian gaul-gaulkan dan masukkan dalam takungan. Jadi kalau diperhatikan, saya gunakan tangan tanpa menggunakan sarung tangan tanpa menggunakan sarung tangan plastik. Jadi tujuannya ialah supaya bakteria yang ada di tangan saya akan bercampur dengan kobis. Jadi jangan risau tentang bakteria bahaya. Jadi kalau perhatikan, air garam menyebabkan bahagian bekas ni dah basah. Tadi saya tunjukkan ada air. Okay, jadi tujuan dia ialah apa bakteria yang ada dalam tangan kita ni akan bercampur dengan kobis. Tapi bakteria yang baik saja, iaitu lactobacillus yang kita nak. Sebab tu kita guna garam. Okay, kita tak bakteria yang berbahaya akan mati terkena air garam. Jadi saya nak basahkan lagi, supaya kalau kita basahkan, saya tambah 1 cawan air. Jadi untuk setiap cawan air saya gunakan 1 sudu besar garam. Okay, jadi itu sukatan dia. Kalau perlu tambah air, gunakan 1 cawan air dan 1 sudu besar garam. Kalau nak tak 2 cawan, guna 2 sudu besar. Okay, larutkan dulu dan campur dalam kobis ni. Jadi air garam ni akan menyebabkan air daripada kobis ni akan lebih cepat keluar. Okay. Jadi sebagaimana saya kata tadi, bakteria yang berbahaya akan mati terkena air garam.
Yang hidup hanyalah Lactobacillus. Jadi itu yang kita nak. Lactobacillus ni akan bercampur dengan air kobis dan proses fermentasi akan berlaku. Jadi kita nak proses ni adalah proses tanpa udara. Jadi kita nak pastikan kobis ni berada di bawah permukaan air, ya. Di bawah permukaan air. Dia tak boleh terdedah di luar. Sebab kalau terdedah di luar, yeast akan mula ambil alih. Jadi kita tak nak fermentasi menggunakan yeast, tapi kita nak fermentasi menggunakan Lactobacillus. Okey, jadi saya tekan dengan piring tadi, saya letakkan alu di atas supaya berat, dan tujuannya nak pastikan kobis berada pada paras di bawah air. Okey, kemudian saya biarkan selama 1 jam. Jadi air daripada kobis ni akan mula keluar, dan selepas itu kita akan perhatikan bahawa bekas ni akan penuh dengan air. Jadi kobis akan berada di bawah paras air. Okey, bila ini dah berlaku, saya akan keluarkan kobis dan masukkan ke dalam balang untuk kita perap. Jadi kita akan perap selama 1 minggu, ya. Jadi bila dimasukkan dalam balang, saya akan mampakkan kobis ni supaya ia berada di bawah paras air juga. Jadi jangan risau, ya, lepas pada kita perap nanti mungkin akan terbentuk kekam, iaitu habuk-habuk putih seperti kulat di permukaan jeruk ni. Jadi apa yang anda perlu buat hanyalah ambil sudu, keluarkan kekam tu. Ia tak bahaya. Sebenarnya ialah yeast. Okay? Jadi oleh kerana ada kobis yang terdedah, jadi yeast akan mula hidup dan mula makan kobis tersebut. Tapi kita tak nak proses fermentasi melalui yeast. Jadi kita buang kekam tersebut. Okay, maknanya sebab dulu biasanya kalau orang kampung bila tengok kekam pada jeruk, mereka akan mula kaut, mereka akan buang jeruk tu. Sebenarnya jeruk tu tak rosak. Okay. Jadi sekarang saya tekan-tekan dengan jari supaya kobis tu mampat dan berada di bawah aras air. Jadi sekali lagi saya tekankan, oleh sebab inilah air garam, jadi bakteria berbahaya tak boleh hidup. Nanti bila berlaku fermentasi, air garam ni akan dipenuhi, bekas ni akan dipenuhi dengan asid laktik, iaitu asid yang boleh dikatakan kuat juga, dan bakteria yang berbahaya akan mati. Jadi tak perlu risau tentang bakteria yang berbahaya. Jadi apa yang saya buat sekarang ialah saya labelkan botol ni, balang ni, iaitu dengan nama bahan jeruk apa, kemudian tarikh saya mula peram. Jadi bekas ni saya akan simpan dalam gerobok, jangan simpan di dalam peti sejuk. Sebab kalau simpan dalam peti sejuk, proses fermentasi tak akan berlaku, ataupun kadar fermentasi tu menjadi lambat. Bila kita tak nak macam tu, kita nak jeruk ni rasanya masam. Jadi kita simpan dalam gerobok sekurang-kurangnya 1 minggu, iaitu sehingga jeruk ni merasa masam dan kemudian kita boleh makan. Jeruk ni enak kalau kita letak dalam frankfurter atau burger, ataupun ganti ikan bilis kita buat sambal untuk nasi lemak. Okay. Terima kasih kerana menonton video ini.